Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan sidang penuntun, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat untuk menyambung kembali dalam program tazkirah, peringatan bersama dari kalangan kita. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat, dan kebetulan 2 hari kita tangguh sekejap kerana saya mempunyai urusan yang lain, dan pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam program yang cukup bermakna kepada diri saya lah, dan juga untuk kita berkongsi bersama-sama, mengingati dari kalangan kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala masih lagi memberikan kepada kita tentang kesihatan yang baik, memberikan kepada kita nikmat yang baik, dan kita pun tidak sempat untuk nak semalam kita 2 hari kita tak sempat untuk nak bersama, kerana saya ni memang saya suka untuk nak berikan peringatan-peringatan, bukan bersifat, bukan untuk orang sangat, ilmu saya tak banyak, cuma kita apabila kita berikan peringatan tadi, sekurang-kurangnya akan dapat memberikan peringatan kepada saya. Ini bukanlah majlis ilmu sangat, majlis ingat untuk diri saya, kerana di samping kita mengingatkan kita sebagai hamba Allah yang banyak kesilapan. Dan yang keduanya, semoga ianya juga menjadikan satu, kalau tuan-tuan dapat sepatah perkataan yang tuan-tuan amalkan, insya-Allah saya pun juga dapat pahala. Ini yang kita hendak sangat. Jadi kalau kita masih mati nanti, besok pun kita rasakan dapat amal kita yang jelas kepada kita, itu yang kita mau, yang kita hendak sebenarnya hidupan. Saya teringat arwah ayah saya dulu, dia dululah dia bayang tengok, dia seorang tok guru. Ayah saya ni lama dia mengaji di Mekah, lebih kurang 14 tahun di Mekah. Dia pernah menjadi ahli fatwa kerajaan negeri Perak sehingga matilah, dan juga ahli majlis agama Islam negeri Perak. Dan dia memang dia punya habit dia ialah antara kewajipan dia mengajar orang. Waktu tu tuan-tuan, dia tak ada kereta, waktu dia ada kenderaan lah, motor kampung saya waktu tu, saya ingat dia 2 biji waktu tu. Ayah saya waktu tu pakai motor Honda Cup 50. Honda Cup 50, mungkin yang generasi sekarang tak pernah tengok lah, Honda Cup 50 yang waktu ketika terbayangkan dia pergi ke mengajar, kadang-kadang waktu hujan lebat. Kakak saya kata, waktu saya kecil ya, kakak saya kadang larang juga, baba, dia panggil kat ayah saya, baba hujan tak suruh pergilah, orang tak ada, dia pergi juga ayah saya, masya-Allah. Hujan lebat pun dia pergi. Dia kata apa, nialah, biarlah kalau orang tak datang tu tanggungjawab orang, tapi tanggungjawab dia sebagai guru, sebagai tok guru, maka dia akan pergi juga untuk menyampaikan agama kepada. Waktu tu orang sangat datang ke surau masjid kan, 5 orang, kadang 5 orang, kadang 2-3 orang ni datang, tambah hujan pula, tapi dia pergi kerana tanggungjawab dia sebagai seorang guru untuk nak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi saya pun mengambil semangat roh macam tu. Saya suka untuk nak 2 hari tak berjumpa dengan tuan-tuan ni, rasa rugi untuk diri saya, untuk kita katakan untuk nak menyampaikan, beri peringatan kepada kita bersama. Jadi insya-Allah kita sambung sikit lagi berkenaan dengan nasihat, iaitu adab-adab kita dengan jiran yang ditunjukkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata lagi, ialah antaranya ialah wa yatalattaf biwaliyadihi fi kalimatihi.
kita dengan adab jiran ni tuan-tuan, iaitu kita kena lembut cakap kita dengan anak jiran kita. Artinya kita menjadi orang yang orang kata lemah lembut bagi anak dia, bagi jiran dia. Kita tidak boleh untuk bersikap sebagai sikap yang kasar dengan anak jiran kita. Terutama budak-budak kan. Dia biasalah budak-budak. Budak-budak sebut pun budak-budak. Budak-budak ni dia tak ada dosa tuan-tuan. Budak-budak ni. Sebab tu bila budak-budak mati tu kita anggap ni anak syurga. Sebab tu bila kita duk mengadap budak-budak yang kita duk lihat macam anak-anak yang duk mengaji di pasti, duk mengaji di tadika Islam, budak-budak yang sekolah rendah sebagainya, tu anak syurga. Anak yang tidak ada dosa. Budak-budak. Sebab tu dia buat apa benda pun, dia tidak dicatat amal dia. Di antara 3 perkara yang Allah Ta'ala tak angkat, yang tak ditulis, kalam, malaikat kiraman katibin tak mencatat amal kita ni, ialah antaranya ialah as-sabi hatta yahtalim, iaitu kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Sebab tu budak-budak dia tak baligh, maka dia tidak ada dosa, dia mati masuk syurga bighairi hisab, tidak adanya perhitungan kepada dia. Yang keduanya ialah orang yang tidur an-naim hatta yastayqaz, orang yang tidur sehingga dia jaga, ini pun tidak dicatat amal dia. Dan yang ketiganya ialah yang tak catat amal itu ialah orang yang pitam, mabuk sebagainya, sehinggalah dia hatta yaqil, sehingga dia sedar. Jadi budak-budak termasuk golongan gitu. Oleh itulah kita tak bolehlah kita kasar dengan anak jiran sebagainya, itu tak boleh. Itu dia tak boleh. Yang paling kita takut sekali besok dia besar besok. Kan, dia besar. Yang kita bimbang besok dia besar, dia dendam dengan kita, dia haram dengan kita kan. Dia dendam dengan kita, bahaya budak-budak ni. Jadi kalau kita baik dengan dia waktu kecil ni, kita baik ni macam kita kan, kalau kita ingat dengan dia, masa kecil-kecil dulu kita ingat ni, masa dia ni lah waktu dia jumpa di kedai, dia bagi duit kat kita untuk beli aiskrim 10 sen, 5 sen zaman tu kan, kita ingat sampai hari ni kita ingat kan. Kita kalau kita dekang ni, kita dah ada kedudukan naik pangkat, kita kan ingat dia ni dulu waktu dulu ni cukup, dia jumpa saya, dia tolong saya, dia bagi duit kat saya kan. Kalau pak saudara kita kan, siapa-siapa kan, budak-budak yang dia akan ingat, pasal memori budak-budak ni ingat. Sebab tu kita kadang ibu bapa pun kadang-kadang tak boleh bergaduh depan anak-anak ni. Anak-anak ni walaupun kadang-kadang dia budak, dia tak erti bercakap, tapi apabila kita berlaku bergaduh depan dia, sebenarnya dia akan lekat di memori dia akan ingat. Sama juga bila kita buat baik dengan dia, kita bagus dengan dia, maka sampai ketua dia akan ingat pada kita. Lebih-lebih lagi dengan anak jiran, kerana mereka ini adalah merupakan orang yang dekat dengan kita, orang dekat kita. Oleh itulah kita bercakap dengan dia tu, dengan anak mereka tu dengan lembut. Kita tak boleh mereka tu menjadi orang yang kasar dengan mereka. Ini boleh menyebabkan itu sifat yang tak boleh tu Imam Ghazali letakkan begitu tuan-tuan. Dan yang seterusnya ialah dia kata lagi, Imam Ghazali kata, wa yurshidahu ila ma yajhaluhu min amri dinihi wa dunyahu. Kamu memberikan, mana ajar kepada dia tentang perkara-perkara yang dia jahil berkenaan dengan hal ehwal dunia ataupun hal ehwal akhirat. Ini benda-benda yang kita katakan tadi. Kita sebagai jiran yang kita ada sikit, tak semestinya kita boleh sebut tentang kita nak ajar dia tu bab-bab agama saja, kerana ilmu ni semua daripada Allah Ta'ala. Jangan kita dah anggap ilmu ni bukan, ilmunya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kita meletakkan itu tahap dia. Itu tahap dia itu. Ialah ilmu itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kadang-kadang kita ajar dia, mungkin kadang-kadang dia tu dia tak macam orang panggil apa, dia rumah dia sikit nak baik rosak kan. Kalau kita mahir bagian tu, kita ajar dia. Kalau lampu dia rosak, dia tak erti nak baiki, kita ajar dia. Apa benda kalau ilmu orang kata kebun, kalau dia tu tak pun nak pandai, kita ajar dia mana ilmu. Ni tu jiran. Kita kata ni nak bagi pasal apa, dia mengadukan kepada kita pokok rimbun elok kan. Buah pokok rimbun elok tapi buah tak keluar. Dia kata ni kena buat macam ni. Kita tunjuk kepada dia. Kita beritahu pada dia. Ini cara yang kita katakan tunjuklah hal ehwal urusan dunia dengan dia. Walaupun itu ilmu. Kita sebagai jiran kepada dia. Kalau dia tak faham bab kenaan bab dunia, kita tunjuk pada dia. Itu ilmu. Bab agama sama juga. Kalau dia tidak faham, ni hak kita sebagai hak jiran. Kalau kita ajar pada dia bab-bab agama, mungkin dia kata, saya ni ustaz, saya tak erti nak
tak reti baca Quran, bolehlah ustaz mengajar, atau bolehlah abang mengajar, bolehlah pak long mengajar. Kita mengajar dia. Kita ajar dia. Jangan malu. Nak ajar dia. Dia kata saya boleh cek dak Fatihah saya, betul tak betul Fatihah saya. Ini benda yang kita adab kita jiran. Kita berikan tahu kepada wa yurshidahu ila ma yajhaluhu. Maknanya apa yang dia jahil min amri dunya, min amri dinihi wa dunyahu. Nama ada daripada hal berkenaan dengan akhirat ataupun berkenaan dengan dunia. Kita mengajar, beritahu pada dia. Ini kita, ni adab kita dengan jiran kita tadi. Kita beritahu kepada mereka. Ini adalah merupakan satu perkara yang kita dapat lihat bagaimana adab jiran tadi tu, apa yang penamat apa yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam satu jumlah, satu rumusan yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Baik. Yang lain lagi, dan setengah daripada hak jiran itu jangan kamu meninggikan rumahnya atas jirannya yang melindungi masuk angin ataupun mengkelamkan rumahnya itu melainkan dengan izinnya. Maksud dia, kita dalam pengarang ni sebut, dia kata iaitu kita tak boleh untuk kita tinggikan rumah kita. Rumah kita tinggi menyebabkan mungkin menjadikan dia tak dapat angin. Dia tak dapat angin rumah dia. Rumah dia tak dapat angin. Sebab apa? Sebab rumah kita tu jadi tinggi, menjadikan dia itu terlindung. Angin dia tu terlindung, tak masuk dalam rumah dia. Maka tak boleh. Sampai pakai aku tu tuan-tuan. Kerana angin ni hak Allah, kita tak boleh. Ataupun mengkelamkan, sampai matahari tak boleh nak masuk ke rumah dia. Siapa pangkat begitu? Masya Allah. Dia ajar begitu. Ini yang mungkin langkah konteks kita rumah satu kita dirikan, mungkin tak berlaku lah kita kan. Sampai kita kata melindungi tu, nak sebut sampai adab yang diajar dalam Islam sampai peringkat begitu. Kerana apa? Kerana angin ni ialah benda yang hak Allah, kita tak boleh nak monopoli. Matahari, cahaya tu hak Allah yang berikan kepada semua makhluk. Sama ada derhaka ke tak derhaka, Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya matahari. Sebab tu Allah Ta'ala ni bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman Rahim. Dia berikan kepada kita Maha Penyayang. Dia berikan kepada kita, termasuklah orang-orang bukan Islam pun diberi benda gitu. Ar-Rahim diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nak menunjukkan tentang bagaimana kita nikmat. Derhaka macam mana pun Allah Ta'ala bagi angin. Jahat macam mana pun Allah Ta'ala beri kepada dia air, berikan kepada dia matahari kan. Itu ialah merupakan satu daripada nikmat. Jadi sebab tu kalau kita tak boleh nak kontrol, kita nak monopoli, kita tak boleh, tak boleh awak, tak boleh aku, biar nak apa, kita boleh. Nampak? Ni Islam. Macam gitu. Ni kita katakan tu cara macam samalah jugalah hak-hak yang lain. Kadang-kadang kita tengok banyak berlaku kan. Banyak berlaku kadang-kadang apabila kita kadang-kadang beli tanah. Ini banyak berlaku. Tanah yang kita beli, tanah tu ialah tanah lot kedua macam katakan. Nak masuk tu mesti melalui akses rumah, tanah dia. Jalan dia. Kita nak buatlah sikit, ambil jalan dia kan. Setengah tak bagi pun ada. Tak elok tu, tak kena adab dia. Adab jiran tak kena. Kita bagilah untuk dia. Kalau kita, dia kata okey saya bayarlah duit ni, banyak duit ni. Tak bagi juga. Itu orang kata apa? Tak kenalah adab. Orang kata adab sebagai jiran tak kena. Kadang-kadang dia sekat jalan. Macam-macam lah kita tengoklah masyarakat ni. Sebenarnya itu isu yang tak baik lah. Akhirnya bila kita pergi rumah dia, jarah dia, pasal abang jalan ni, jiran tak bagi lalu ke rumah dia. Kena lalu kok jauh sana kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang dia sekat pula bubuh kayu, dia bata. Jadi tak elok lah. Jadi kita berpanjangan. Sedangkan kita kena ingat, jirannya orang dekat ni kita. Apa jadi sakit, demam, mati, relai ni ialah jiran kita. Tiba-tiba kita buat macam tu, tak boleh. Oleh itu, antara benda yang dia kata tadi, tak boleh kita duduk, naikkan, tinggikan kita punya bangunan kita tu, rumah kita tu, sampai mengganggu dia daripada mendapat angin ataupun mendapat cahaya. Baik. Dan yang seterusnya lagi adab jiran, setengah daripadanya apabila membeli engkau akan buah-buahan, maka beri akan dia hadiah.
jikalau kita beli buah-buahan, kita hadiah sedekah kepada dia. Sedekah pada dia. Tak ada kita dengan jiran. Hatta orang bukan Islam sekalipun. Saya waktu duduk di Kuala Lumpur Melewar lu pun sama. Kita kebetulan jiran saya sebelah tu Islam. Jiran nak sebelah lagi ialah orang bukan Islam, orang India. Tapi kita kadang-kadang biasalah kita balik dari kampung, kita ada kebun sikit, ada durian, ada buah-buahan sebagainya, kita beri kepada dia. Sekarang ni pun anak saya duduk pun, nak menantu saya pun sama juga. Kadang-kadang kita beli bawa balik, pergi hantar barang, dia bagi pada dia, dia juga dengan lupa bagi kepada jiran sebelah, walaupun jiran sebelah tu bukan Islam. Itu adab kita dengan jiran kita gitu. Adab kita jiran, kita beri kepada dia, kerana walaupun dia bukan Islam, dia juga jiran kita. Macam kita sebut dulu, hak jiran orang bukan Islam, dia adalah merupakan ada satu hak jiran. Kadang kena tinggal rumah pun, dia lah akan menjadi CCTV rumah kita, dia lah akan tengok rumah kita kan. Jadi sebab tu kita, dia kata ni, kalau engkau beli buah, kalau zaman kita musim-musim buah ni, kita duduk di bandar, di kampung kita ada kebun, ataupun di kampung kita ada buah-buahan, kita balik sebagainya, maka kita beli, ataupun kita beli buah-buah kan, buah kita hadiah pada dia. Cuma kemudian kata, jikalau tidak mau memberi akan dia, maka sembunyikan olehmu, sekira-kira jangan dilihat oleh jiran kamu. Kalau kita tak beri, mungkin barang tu sikit, kita katakan tak apa, saya sembunyikan, jangan tunjuk kat dia. Ataupun waktu kita nak masuk barang tadi, dia nampak lah tu, kita letak dulu dalam kereta kita. Oleh kerana barang tu sikit, kita nak beri tu tak mampu, nak beri kepada dia, maka kita nampak tak, nampak mereka begitu tuan-tuan. Islam, ulama telah meletakkan cara macam mana kita nak berinteraksi, macam mana kita nak bersosial, muayasyah, hidup dalam kejiranan tadi, sampai peringkat begitu, supaya kita ini dapat menjadi orang yang kita letakkan sebagai manusia yang nak jaga hati jiran kita tadi. Kita tak boleh nak keluarkan tadi. Ni lagi kita tengok kan. Dan setengah yang lain pula ada lagi apa? Jangan engkau keluarkan anakmu serta makan makanan yang dilihat oleh anak jiran yang ingin akan dia. Jadi kita tengok antara bendanya tadi ialah jangan kita bagi anak kita ni bawa keluar makan. Budak-budak. Nama budak-budak tersebut budak kan. Misalnya kita beli buah apple ke, buah lai ke kepada dia ni, dia kena budak-budak dia nak megah, nak tunjuk dengan kawan dia tak bagi, dia action. Dia tunjuk kawan. Yang anak jiran ni budak, nama pun budak. Kalau orang tua kita tak minta, budak, dia teriak menangis nak mengamuk dekat mak dia, nak buah apple, nak buah lai, nak buah pasal apa? Kawan dia sebelah duk tunjuk kat dia. Nampak? Sampai kepada peringkat begitu tuan-tuan. Dia ajar Islam, Masya Allah tuan-tuan. Islam cukup, agama cukup particulars dalam hal-hal yang seperti begini, yang cukup kita tengok, kita tengok Allah halusnya Islam. Bukan saja dia bicarakan ni malah Islam kita tadi, sampai kepada benda-benda bersifat kenegaraan, bersifat ekonomi, bersifat sosial. Dia menceritakan benda-benda yang seperti begitu. Sampai begitu. Kadang-kadang kenapa budak-budak kan, tapi kita didik anak kita. Kecuali kalau barang banyak, sebab tak apa, kalau barang banyak mungkin buah lai 2 biji, kita beritahu kat anak kita, bagi kat jiran, anak jiran kita biji, anak kita sebiji, tak apa. Tapi jangan kita bagi anak kita tu keluar makan di luar rumah, menyebabkan nanti anak jiran tu menangis, dia merontar-rontar kat mak dia, dekat ayah dia, menyusahkan. Mungkin pula timbul pula mak dia, jiran dia pula marah kepada anak kita, ataupun dah mengumpat kepada kita, beri nak tunjuk kepada anak dia menjerit. Mungkin kadang-kadang kebetulan pula anak jiran kita ni jiran yang susah, jiran yang jarang dapat apple, jarang dapat buah lai sebagainya, tiba-tiba kita duk pergi tunjuk kepada anak dia, jadi menyusahkan. Nampak? Nanti menyebabkan mak dia pula jadi akan timbulnya kemarahan kepada kita, menimbulkan kemarahan kepada anak dia juga. Jadi kita tak nak. Itu yang nampak Islam yang kita dapat lihat. Cantik ya tuan-tuan ya. Kita tengok cantik. Dan sabda Nabi SAW lagi, dia kata, ini maksudnya apabila kita masak makanan,
biarkan kamu banyakkan sikit kuah dia. Pasal apa? Untuk nak beri kepada jiran. Ni Nabi SAW selalu pesan kepada isteri dia, supaya dia apa? Masak kuah banyak-banyak sikit. Pasal apa? Kita nak bagi kat jiran sebelah. Masya Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, iza tabakhta qidran fa'akthir ma'aha thumma anzur ba'da ahli baitin min jiranika taghrif lahum minha. Rawah Muslim. Apabila masak engkau akan makanan di dalam periuk, maka banyakkan olehmu akan air kuahnya. Kemudian kamu tilikkan olehmu akan setengah ahli jiranmu itu, maka senduk olehmu berikan bagi mereka itu daripadanya. Maksudnya apabila kamu masak, Nabi kata iza tabakhta, apabila kamu masak dalam periuk, so banyaklah kuah dia. Pasal apa? Summa anzur ba'da ahli baitin min jiranika. Kamu tengok di kalangan ahli jiran kamu itu, dan kamu sendukkan, kamu beri kepada dia semangkuk ke banyak mana pun, kita berikan kepada dia. Masya Allah tuan-tuan ya. Itu yang mudah kita nak lakukan amalan kita nak lakukan kebaikan kepada jiran tetangga kita yang terdiri daripada orang yang boleh kita berikan manfaat kepada mereka ni tadi. Nak menunjukkan tentang betapa kita ni adalah merupakan orang yang sentiasa mengambil berat berkenaan dengan hal ehwal berkenaan dengan jiran tetangga kita, sampai kepada peringkat kita masak sekalipun suruh dia masak sikit, banyak sikit, payah pada apa, kita nak beri kepada jiran kita tadi. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kita dapat lihat bagaimana adab jiran ni tadi. Dan yang seterusnya pula, jangan kita mencela terhadap pemberian jiran. Terhadap pemberian jiran ni tadi, jangan kita cela terhadap pemberian jiran. Maknanya apa yang diberi makanan kepada kita tu jangan kita cela. Dia bukan saja kita, sama juga kelak kita adab kita pergi rumah orang. Antara benda yang kita tidak boleh untuk nak mencela ataupun kita orang panggil apa? Macam kita hina lah. Macam kita kebetulan kita ni tak makan apa budu misalnya kata. Saya ni makan semua. Saya ni Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada saya ni boleh makan, masak Timur boleh makan. Orang kata masak Kelantan tak boleh makan manis, saya boleh makan. Pasal kita dah kawan dengan orang, kita ni musafir, tak boleh sangat kita nak pilih-pilih ni kan. Tapi kalau saya punya suka sangat, kalau saya pergi ceramah-ceramah mana-mana tempat, saya suka di tempat kawasan Ulu-Ulu, kawasan Ulu-Ulu. Macam saya pernah pergi kawasan belah Jerantut, belah Temeling sana, sonok. Sana bukan apa, pasal apa, mereka makanan mereka tu makanan orang kata jenis orang panggil yalah, kadang masakan kita tak pernah jumpa pun kita akan bertemu masakan hak yang tradisi mereka, ikan mereka kadang-kadang pucuk-pucuk, ulam-ulam saya boleh makan. Boleh makan cincaluk, saya boleh makan budu, saya boleh makan, boleh makan belaka. Alhamdulillah. Ini tuan tempoyak boleh makan lah, tempoyak tentulah kita nak apa kita boleh makan kan. Jadi tentu ni bab ni kalau orang jamu, kalau kita misal kita makan, ada setengah orang dia makan durian tapi tempoyak dia tak makan. Mungkin tak boleh tangan. Jadi kita tak makan yang kita hina. Kalau kita ataupun kita ni pula tak boleh makan budu, tak boleh makan cincaluk, jangan pula kita hina. Okey, ini bab kenaan ni pula, jangan antaranya ialah kalau pemberian jiran kita tadi, kita tak boleh untuk kita nak hina terhadap pemberian yang dia berikan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, ya ma'syaral muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Dia kata, hai perempuan, hai muslimat, jangan kau hina orang jiran kamu jikalau hanya dia memberi dengan kaki kambing sekalipun. Maknanya kaki kambing saja beri kepada kita, ataupun zaman yang kita kata kaki ayam saja, kaki ayam, kaki ayam kita, bukan daging, kaki ayam, jangan kita hina. Itulah konteksnya. Samalah kita boleh
buat tafsiran yang lain kalau orang bagi kepada kita walaupun sedikit, ataupun makanan tu kita tak lalu makan, jangan kita hina. Kita kena ambil. Jangan kita hina pemberian daripada jiran kita. Kita memang takut kecil hati dia. Kecil hati jiran kita dia mungkin dia itulah dia boleh beri kepada kita. Dia nak bagi juga, dia banyak. Saya kadang-kadang saya duduk di kampung, saya tahu kadang kita puasa sayu mata kan. Kadang-kadang ada jiran-jiran orang bukan jiran dekat pun jauh sikit kan. Kadang-kadang dia datang hantar barang-barang kita, makanan kadang-kadang dia hantar pada kita kan. Kita puasa Allah. Kadang-kadang satu kita kena ambil, walaupun kadang-kadang kita kenyang, walaupun kadang kita tak lalu sebagainya, tapi kita kena ambil. Itu ialah merupakan hak jiran. Pasal apa? Nak jaga hati jiran. Jadi kalau kita duk hina dengan makanan diberi kepada kita, kecil hati dia pun yang tu saja nak boleh, mungkin itulah cara dia nak buat pahala, mungkinlah itulah cara dia nak berkebajikan dengan orang, mungkin itulah cara dia nak bersosial dengan orang, mungkin itulah cara dia nak merapatkan ukhuwah di kalangan kita. Tiba-tiba jiran kita tu bagi, itu yang mampu. Dia nak bagi paha ayam tak mampu, dia bagi kepada kita tu sup kambing dia buat, itulah dia bagi tadi. Jadi sebab itulah jangan kita duk hina. Bagilah baik-baik sikit kan. Kambing kan sebagainya, bagi kaki ya. Jadi itu sudah tak elok gitu ya. Jadi selesai, itulah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada episod hari. Apa-apa hal pun saya akan beritahu pada tuan-tuan semua dalam kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hadiahkan Fatihah untuk ibu kita, ayah kita yang telah meninggal dunia terutamanya, dan juga saudara mara kita yang lain yang masih lagi hidup ataupun masih tinggal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat memberikan kepada kita kekuatan dan kebaikan, dan kita juga mendoakan agar hari ini kita tengok musibah berlaku di Yan, Jerai. Jiran Yan nampak teruk air daripada orang panggil ibu air, macam tempat saya banyak ni. Saya pun nak kena pergi ziarah tak lagi. Semalam dah turun ini amal pergi tengok amal. Kebetulan saya tidak ada di sini, kita pergi tengok tak lagi. Dan banyak juga terpaksa ada perpindahan kerana air area belah matang sana. Kerana air sebab hujan lebat, kemudian belaga dengan air laut. Banyak berlaku perpindahan, ada beberapa rumah pindah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, ampun dosa ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah kubur mereka berdua daripada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami di dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kekuatan, kesihatan kepada saudara-saudara kami yang dihinggapi dengan penyakit COVID ya Allah. Jauhkanlah diri kami, anak kami, menantu kami, jiran tetangga kami dan saudara-saudara terdekat kami daripada wabak COVID ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau berikanlah ketenangan dan keselamatan kepada saudara-saudara kami yang dilanda dengan banjir bah yang agak mengerikan di Yan, Jerai. Semoga mereka berada kesabaran dan selamatkan harta benda dan nyawa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestin dalam perjuangan bumi Aqsa ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, terima kasih. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.